Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membentangkan kesan penderaan yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan 5 ahli kumpulan saya yang terdiri daripada diri saya sendiri, Nurfadila binti Abdullah, seterusnya Umi Syuhaili binti Said, Muhammad Faizal bin Abdul Majid, Muhammad Firdaus bin Rusli, dan Muhammad Nabil Aiman bin Muhammad Suhaimi. Pertama sekali, saya akan menerangkan konsep penderaan. Penderaan adalah satu aktiviti di mana satu kes pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak seorang individu sama ada dalam golongan remaja maupun kanak-kanak. Hal ini menyebabkan seorang individu yang didera menghadapi risiko yang tinggi dan menjejaskan kelangsungan kehidupan mereka pada masa hadapan. Penderaan juga adalah aktiviti yang melibatkan emosi secara fizikal dan mental pada tahap yang ekstrim. Selain itu, konsep penderaan menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu mentakrifkan penderaan sebagai satu perbuatan yang tidak bermoral dan menyakiti orang lain dengan kekerasan sehingga menyebabkan kecederaan yang parah pada mangsa. Aktiviti ini melibatkan penganiayaan terhadap golongan individu dan membawa kepada kes jenayah. Penderaan dapat diklasifikasikan kepada 4, yaitu penderaan fisikal, seksual, mental, dan pengabaian. Keempat-empat jenis penderaan ini mempunyai kesan buruk dan negatif kepada mangsa yang terlibat. Ini kerana kes yang melibatkan penderaan dapat menjejaskan kesehatan sama ada emosi atau fizikal seseorang individu. Seterusnya masuk kepada punca-punca penderaan. Punca yang pertama adalah disebabkan masalah kewangan yang dihadapi dalam sesebuah keluarga yang menyebabkan ibu bapa melepaskan tekanan mereka dengan melakukan penderaan kepada anak jagaan mereka. Kes ini dapat kita lihat di negara kita sendiri, terutamanya pada musim Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan ramai ibu bapa hilang pekerjaan dan pendapatan untuk melangsungkan hidup. Punca yang kedua adalah disebabkan kurangnya didikan agama dalam kehidupan seharian. Ini kerana dengan adanya didikan agama, kita dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Namun begitu, pada masa kini, sesetengah individu memandang remeh dengan didikan agama yang dipelajari dalam kehidupan mereka. Ini telah menyebabkan banyak kes jenayah yang berlaku di negara kita, terutamanya kes penderaan. Yang ketiga adalah disebabkan pengurusan emosi yang tidak stabil. Individu yang menghadapi emosi tidak stabil akan menyebabkan mereka menghadapi tekanan yang tinggi sehingga menyebabkan mereka tidak boleh berfikir dengan waras. Ini akan menyebabkan lagi aktiviti seperti penderaan akan banyak berlaku di dalam masyarakat, terutamanya mereka yang sudah berkahwin. Penglibatan dalam pengambilan bahan terlarang juga adalah salah satu punca-punca penderaan. Pengambilan bahan terlarang adalah seperti pengambilan dadah, pemabuk, kaki judi, dan rompakan dan sebagainya. Sekiranya seseorang individu itu terlibat dalam aktiviti tersebut, mereka akan sanggup melakukan apa sahaja dengan keadaan yang tidak waras dan tidak sedar dengan apa yang mereka lakukan. Punca yang kelima adalah disebabkan kecuaian ibu bapa. Dalam kes ini, kita dapat mengaitkan dengan kes penceraian yang berlaku dalam sesebuah keluarga sehingga menyebabkan anak di bawah jagaan mereka turut terabai. Punca ini dapat kita lihat di sesetengah ibu bapa yang sudah bercerai, mereka akan lalai dalam pengawasan terhadap anak-anak mereka. Punca yang keenam adalah disebabkan perbalahan keluarga. Punca ini adalah disebabkan kelemahan komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak mereka. Perkara ini sentiasa terjadi dalam kalangan penduduk dan apabila perkara tersebut telah menjadi beban, anak-anak akan menjadi mangsa tempat melepaskan amarah dengan menjadikan mangsa deraan.
Punca yang terakhir adalah disebabkan oleh krisis rumah tangga. Ini adalah disebabkan oleh pergaduhan antara suami istri dan gangguan daripada orang luar. Perkara ini mampu mewujudkan perasaan dan emosi yang kurang stabil sehingga membawa kepada berlakunya pendarahan. Pada tahun ini, disebabkan berlakunya pandemi COVID-19, direkodkan di pertengahan bulan April sebanyak 264 panggilan telepon bagi melaporkan aduan berkaitan pendarahan rumah tangga di mana wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa pendarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah yang dihormati. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Majid akan menerangkan tentang cadangan penyelesaian dan kesimpulan bagi topik esei kami, yaitu kesan penodaan yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Cadangan penyelesaian yang pertama adalah masyarakat perlu peka terhadap keadaan sekeliling. Hal ini dapat mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kehidupan keluarga dan jiran. Cadangan ini juga dapat dikaitkan dengan rukun negara yang kelima, yaitu kesimpanan dan kesusilaan. Cadangan yang kedua adalah menguatkuasakan undang-undang. Cadangan ini berkaitan rapat dengan rukun negara yang keempat, yang menegaskan bahwa kedaulatan undang-undang dalam negara amatlah penting. Ini juga bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana objektifnya adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Cadangan yang ketiga yaitu mengadakan kampanye kesadaran. Kampanye kesadaran perlulah diadakan bermatlamatkan memupuk kesadaran dalam masyarakat, terutamanya kepada golongan-golongan muda. Cadangan yang keempat adalah masyarakat perlu mengamalkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat akan mengelakkan mereka dan masyarakat daripada gejala-gejala negatif seperti penzinaan dan sebagainya. Cadangan yang kelima adalah menggunakan kaidah yang betul dalam mendidik anak-anak. Setiap ibu bapa mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anak-anak. Hukuman seperti hukuman fisikal haruslah dikurangkan, karena ia akan menyebabkan tekanan fisikal dan emosi kepada anak-anak. Cadangan yang keenam adalah pendidikan awal dari ibu bapa. Ibu bapa perlulah mengajar anak-anak agar tidak terlibat dalam kes jenayah dan memupuk sifat-sifat positif dalam diri mereka sejak kecil lagi. Cadangan yang ketujuh adalah menjadikan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai panduan hidup. Hal ini akan melahirkan masyarakat yang berilmu, harmoni, aman, dan sejahtera dalam negara kita. Cadangan yang terakhir adalah menyemai 5 prinsip rukun negara dalam diri. Rakyat di negara kita haruslah mengamalkan 5 prinsip rukun negara yang akan mendorong kepada pengurangan kes jenayah di negara kita. Assalamualaikum, saya Muhammad Firdaus bin Rosli. Saya di sini untuk menceritakan nilai di dalam kewaspadaan, iaitu yang pertama iaitu masa daan mengalami trauma. Trauma ini disebabkan didera oleh keluarga sendiri ataupun pengasuh. Trauma umumnya terjadi semasa kanak-kanak yang selalu didera kerana masalah yang dihadapi oleh keluarga. Contohnya masalah kewangan, mengambil barang telangan seperti dadah atau arak dan panas barang. Ini membuat kanak-kanak akan mengalami tekanan hidup tidak seperti kanak-kanak lain, lemah dari segi fizikal dan mental, dan selalu merendahkan diri. Yang kedua ialah hilangnya nilai moral seorang individu. Ini bermula apabila seorang mengambil kesempatan memukul atau mendera kanak-kanak yang lemah untuk meluahkan masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. Moral dia akan semakin terhakis ataupun hilang apabila meneruskan dera kanak-kanak sehingga menimbulkan rasa seronok pukul kanak-kanak sampai tahap membunuh ataupun hilang kewarasan jika tidak dibendung. Yang ketiga, ketidakan sifat tanggungjawab. Sifat tanggungjawab ini bermula dari ibu bapa yang tidak mengambil berat sepenuhnya tentang anak-anak mereka, terutama ibu bapa berkerjaya tinggi, banyak meluangkan masa terhadap pekerjaan daripada anak-anak sendiri di rumah. Oleh itu, ibu bapa mengambil jalan mudah menghantar anak-anak mereka kepada pengasuh
dan mempunyai sepenuhnya. Oleh itu, pengasuh ini mengambil kesempatan mendera kanak-kanak ketika di bawah penjagaan mereka dan mengugut supaya tidak memberitahu deraan yang telah dilakukan. Yang terakhir iaitu pandangan buruk daripada masyarakat. Masyarakat akan mengalakkan diri daripada bertegur sapa kepada keluarga yang melakukan penderaan dan menjauhkan anak-anak mereka daripada berkawan dengan anak-anak yang telah didera kerana takut anak-anak mereka akan didera oleh keluarga mereka. Kesimpulannya, setiap yang hidup merupakan anugerah dari Tuhan, terutamanya anugerah anak kepada ibu bapa. Kita juga wajar memupuk sifat kasih sayang dan diri dalam keluarga kita. Dan kita haruslah menjadikan rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai panduan hidup. Dan akhir sekali, kita haruslah menyemai sifat tanggung jawab dalam diri untuk menjadi ketua maupun pemimpin keluarga yang lebih tegas dan mampu memperbetulkan masalah dalam keluarga. Sekian, terima kasih.